Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan sambungan pengajian tafsir Al-Quran, sambungan daripada kuliah yang telah kita adakan pada bulan lepas secara online, iaitu kita telah membaca tafsir surah Fussilat, iaitu surah yang ke-41. Dan dalam kuliah yang kita adakan pada bulan lepas, kita telah berhenti ayat yang ke-9 surah Fussilat, muka surat 477. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan sambungan ayat yang ke-10 surah Fussilat. Jadi dipersilakanlah tuan-tuan sekalian untuk sama-sama dapat kita membuka lembaran Quran dan kita sama-sama mentadabbur ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Jadi ayat yang kita baca ni merupakan selalu saya sebut sebagai dalil terhadap seruan Nabi SAW kepada golongan musyriki Mekah, dan juga kepada sesiapa sajalah, terutama golongan musyrikin Yahudi dan juga Nasara semua, supaya mereka ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah ataupun menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan ini berdasarkan kalimah tauhidnya, la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Nabi SAW bagi tahu kepada golongan musyrikin, kamu ucaplah kalimah la ilaha illallah tuflihun, kamu akan diberikan kejayaan, mana kamu akan mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memahamilah daripada kalimah tauhid yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi mereka memahami kalimah itu menuntut mereka supaya meninggalkan sembahan-sembahan dan juga seruan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala yang dipuja oleh mereka, yang ada di sekeliling Kaabah itu merupakan seruan mereka, dan juga perkara syiriklah yang dilakukan oleh mereka. Jadi Allah Taala telah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang ke-9 kita telah baca pada bulan lepasnya, Allah perintahkan kepada Nabi SAW bagi tahu kepada golongan musyrikin, a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal ard, apakah kamu sanggup kufur kepada zat, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi selama 2 hari, dalam tempoh 2 hari ataupun dua masa lah. Jadi kufur yang telah kita sebut dalam ayat yang ke-9 itu maknanya syirik. Syirik juga merupakan salah satu bentuk kufur. Jadi dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut supaya menyembah Allah semata-mata dan tidak menyembah atau menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita baca ini merupakan dalil kenapa Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita tauhid. Kenapa kita perlu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebenar. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan yang sebenar. Adapun manusia mengatakan ini Tuhan mereka, sembahan mereka, pujaan mereka, itu dakwaan mereka sahaja, bukan hakikat sebenar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala
telah mencabar golongan musyrikin supaya Allah Ta'ala tanya kepada mereka, adakah sembahan-sembahan mereka itu berkuasa untuk menciptakan langit dan juga bumi, ya, menciptakan sebagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan. Kalaulah Tuhan yang sebenar, tentu sekali Tuhan itu boleh menciptakan sesuatu sebagaimana Allah Ta'ala yang ciptakan, ya, sebagaimana Allah menciptakan langit dan juga bumi. Jadi ini merupakan dalil, walaupun kita semua tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara terang-terangan, ya, tetapi kita dengan dalil yang telah didatangkan kepada kita melalui wahyu ini dan disampaikan oleh Nabi SAW, kita begitu yakin, mana kita tidak keliru lagi. Dalil ini dalil didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghilangkan kekeliruan ataupun syubhah yang ada pada manusia ataupun yang ada pada golongan musyrikin apabila disuruh mereka ini kepada kalimah tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Jadi kita telah baca dalam ayat ke-9 sebelum ni, ini sambungan dia. Dalam kita ulang balik, ya. Dalam ayat ke-9 Allah bagi tahu, qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain, ya. Apakah, katakanlah wahai Muhammad kepada golongan musyrikin, a innakum latakfurun, adakah kamu sanggup, ya, untuk kufur billadhi khalaqal arda fi yawmain, terhadap Tuhan yang telah menciptakan bumi ini selama tempoh dua hari, dan saya telah terangkan sebelum ni apa makna 2 hari di sini. Wa taj'aluna lahu andada, dan kamu sanggup menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada zat lain untuk kamu puja dan kamu seru. Mana andada di sini syirik, perkongsian, ya, Tuhan, ya, andada mana Tuhan lain, sembahan lain yang diseru dan juga disembah oleh golongan musyrikin. Mana mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam masa yang sama mereka menyembah dan juga menyeru selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW memberitahu kepada mereka melalui wahyu, zalika rabbul alamin, yang demikian itu maknanya zat yang berkuasa menciptakan langit, menciptakan bumi dalam tempoh 2 hari dan dengan kadar 2 hari ini, itulah Tuhan yang sebenar, rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Mana Tuhan yang menguasai seluruh alam inilah, ya, Tuhan yang sebenar, dan dialah yang berkuasa untuk mencipta seperti ini. Maknanya dalam masa yang sama, tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya ada zat lain ataupun Tuhan lain yang sama kuasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau yang lebih berkuasa daripada Allah, tentu sekali mereka, ya, dapat juga menciptakan bumi sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan bumi. Jadi kalau sembahan-sembahan yang dipuja oleh golongan musyrikin itu tidak dapat menciptakan sesuatu, ya, bukan makhluk, bukan bumi, langit, hatta makhluk-makhluk yang kecil seperti nyamuk, semut, ini pun merupakan dalil tentang ketuhanan yang sebenar, tentang tauhid yang sebenar, ya. Jadi ini sambungan dia. Jadi dalam ayat ke-9, sebenarnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah perjelaskan, ya, bahawasanya khalaqal arda was samawat fi 6 ayyam, dalam tempoh 6 hari. Jadi dalam tempoh 6 hari di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala perjelaskan, 2 hari Allah menciptakan bumi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan Allah telah menjadikan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu min fawqiha, ya, di permukaan bumi itu rawasi, ada gunung-gunung, ya, ada mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan pula pada bumi ini ada gunung-gunung yang begitu besar, ya. Cuma dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut hikmah ataupun tujuan Allah ciptakan, Allah jadikan gunung ini di permukaan bumi adalah sebagai paksi kepada bumi, mana untuk menjadikan bumi ini stabil. Kalau tidak ada gunung, terus-terusan bumi ini mungkin akan bergoncang, ya, dan manusia tidak dapat berada ataupun tidak dapat mendiami bumi dalam keadaan yang selesa. Jadi Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung yang ada di seluruh permukaan bumi ini sebagai paksi kepada bumi untuk menjadikan bumi ini stabil, sebagai paku lah, ya, macam contoh kalau kita buat rumah tu, kalau tidak ada paku maka rumah itu akan tidak stabil lah. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan bumi ini untuk menstabilkan bumi supaya manusia boleh berada di permukaan bumi ini dalam keadaan yang
dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang baik, ya, tidak bergoncang lah. Ini di antara dalil kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah datangkan satu persatu dalil yang dekat dengan manusia supaya manusia boleh berfikir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak cerita kepada kita tentang planet-planet yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya, tidak dapat dilihat oleh manusia dan manusia pun tidak berada di planet tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tempat tinggal bumi ni yang didiami oleh manusia sebagai bukti dan dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan serta bukti dan dalil tentang keesaan ataupun kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini memang disebut oleh ulama-ulama tafsir. Kita boleh baca dalam kitab tafsir, semua ayat yang menceritakan tentang penciptaan langit dan juga bumi merupakan dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalil tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menceritakan perkara yang dia telah buat, perkara yang dia telah lakukan sebagai membuktikan dia sebagai Tuhan yang sebenar, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala menyeru manusia ini melalui Rasulnya supaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat menyembah Allah semata-mata, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, menyeru dan juga berdoa kepada Allah semata-mata, tidak menyembah dan juga menyeru selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini makna tauhid, ya. Jadi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilal samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Tidakkah mereka memerhatikan kepada unta yang diciptakan, kepada gunung, kepada langit yang telah ditinggikan, kepada bumi yang telah dihamparkan kepada mereka, gunung yang telah dipaksikan, macam-macam lagi lah Allah Subhanahu Wa Taala perjelaskan satu persatu dalam ayat yang lain, dan perkara ini merupakan jelas dan juga nyata, terang benderang, yang tidak dapat disangka, mana tidak dapat dinafikan oleh manusia orang kafir semuanya. Manakala manusia mengatakan ada lagi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini Tuhan yang sebenar, buktikan apa yang telah Tuhan itu lakukan di alam ini yang boleh dilihat oleh manusia. Sebab dalam Quran Allah cerita segala-galanya, tuan-tuan sekalian. Dalam ayat yang lain Allah ceritakan kepada kita dia turunkan hujan, dia cipta matahari, dia cipta bulan, dia cipta bintang, dia cipta pokok, dia cipta semut, dia cipta makhluk-makhluk yang halus, makhluk yang tersembunyi, makhluk yang dapat dilihat oleh manusia, makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi segala jenis makhluk yang ada di permukaan bumi ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini jelas, merupakan dalil kudrat Allah Taala dan dalil tauhid, dalil mentauhidkan Allah Taala. Jadi Allah Taala jadikan di permukaan bumi ini ada gunung. Kita boleh tengoklah gunung tu sekalian, gunung di merata-rata tempat. Kemudian wabaraka fiha, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wabaraka fiha, yakni memberkati. Jadi kenaki daripada memberkati di sini iaitu menjadikan pada bumi ini ada kebaikan. Wabaraka fiha, dan Allah Taala memberikan kebaikan, menjadikan bumi ini fiha, pada bumi ini ada kebaikan yang akan diperoleh oleh manusia. Oleh kerana itulah kita boleh tengok, boleh perhatikan tuan-tuan sekalian, setiap perkara yang berada di permukaan bumi ini, sama ada setiap makhluk lah yang ada di permukaan bumi ini, semuanya memberi faedah kepada manusia, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ada hikmah. Ma khalaqta hadza batilan, Allah, engkau tidak ciptakan wahai Allah Subhanahu Wa Taala semua ini batil, sia-sia. Mana semua perkara yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada semua makhluk lah yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada makhluk itu berada di bumi ataupun makhluk itu berada di langit dan di mana-mana saja, semua perkara yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin pada pandangan kita ini tidak memberi apa-apa faedah, tetapi yakinlah tuan-tuan sekalian, pada ciptaan tersebut ada hikmah, ada kebaikan yang mungkin sebahagiannya kita menyedari tentang kebaikan tersebut dan sebahagian kita tidak sedar. Kita tidak sedar, maknanya kita tidak jumpa lagi akan hikmah dia. Hikmah ni sesuatu kebaikan yang kita tidak nampak,
tapi kebaikan tu ada. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan sekalian, yang kita boleh tengoklah bumi, tempat yang merupakan tempat tinggal kepada seluruh manusia, bukan orang Islam saja, hatta orang kafir, orang bukan Islam, yang mereka juga mendiami bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka memperolehi ataupun mendapat faedah daripada bumi Allah Subhanahu Wa Taala, daripada pokok-pokok kayu, daripada binatang-binatang, daripada batu-batu, daripada air laut, daripada air sungai, macam-macam lah, macam-macam perkara yang diperolehi oleh manusia, dan perkara ini diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, sehingga pada zaman kita sekarang itu kita tengok teknologi semakin canggih. Ini semua daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud di permukaan bumi ini ataupun yang berwujud di alam ini. Allah bagi akal kepada manusia. Dengan akal fikiran yang ada pada manusia ni, manusia boleh fikir segala-galanya. Manusia boleh fikir bagaimana besi yang asalnya berat tu sebenarnya, kalau kita campak dalam air, besi tu akan tenggelam, semata-mata besi. Tapi manusia boleh fikir macam mana besi yang begitu berat ini boleh terapung di permukaan air, boleh terbang di udara sana. Ini semua adalah akal, dan akal ini Allah Ta'ala menyebut dalam ayat lain, dialah yang cipta akal, dialah yang memberikan kepada manusia akal fikiran, yang menyebabkan manusia ini mulia, yang menyebabkan manusia ini mulia berbanding makhluk-makhluk yang lain, berbanding binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, pokok kayu, semua makhluk-makhluk yang lain, tidak dapat melebihi ataupun tidak dapat mengatasi kemuliaan yang ada pada manusia kerana akal fikiran. Kita perlu sedar tuan-tuan sekalian, kemuliaan kita bukan pada adanya kepala kita, adanya otak kita, adanya mata kita. Kalau kita kata mata tu sebenarnya, lembu pun ada mata. Kalau kita kata kemuliaan kita pada telinga, lembu pun ada telinga. Kalau kemuliaan kita pada mulut, makhluk-makhluk lain pun ada mulut. Monyet pun ada mulut. Ni bukan. Kemuliaan kita pada akal fikiran. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang lain, kalau manusia tidak gunakan akal fikiran dengan cara yang betul, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini sama seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka ini sama seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih teruk daripada binatang. Mana pada asalnya manusia sama dengan binatang. Cuma yang melebihkan manusia ini dengan binatang-binatang ini adalah akal fikiran. Jadi Allah di sini menunjukkan kepada kita akal fikiran itu yang Allah bagi pada kita ini begitu hebat sekali. Dan kerana dengan sebab akal inilah berbezanya manusia dengan binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi asbab akal ini jugalah kita tengok bagaimana kehidupan manusia di dunia ini, manusia itu sendirilah dapat mengambil faedah daripada bumi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam bumi itu ada berjenis-jenis bahan galian. Dalam laut kita tengok ada minyak, dalam di sini ada galian tu, bahan galian ni. Kemudian Allah bagi akal fikiran manusia untuk fikir, sehingga daripada saya nak cerita lebih-lebih pun, saya sendiri pun tidak pandai tu sebenarnya. Cuma kita boleh fahamlah, dengan akal yang ada pada manusia ini, manusia cipta pelbagai jenis bentuk teknologi yang canggih-canggih, dan semua ini memberi faedah kepada manusia dan memberi kesenangan kepada manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain. Dan bagi kamu di bumi ini, apabila Allah Ta'ala turunkan Adam, keluarkan Adam daripada syurga dan menempatkan Adam di permukaan bumi ini, Allah bagi tahu kepada Adam, walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kamu bumi ini tempat tinggal kamu, wa mata'un ilahin, dan tempat untuk kamu mencari, untuk kamu berseronok atau menikmati, mencari keseronokan, sehingga satu tempoh masa yang Allah Ta'ala tentukan, iaitu sebelum berlakunya kiamat. Apabila berlakunya kiamat, apabila berlaku perakhiran kepada kehidupan dunia ini, maka bumi ini akan hancur dan semua alam ini akan hancur. Jadi sebelum berlakunya kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi padanya ada segala jenis kebaikan, segala jenis kebaikan. Jadi berkat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini berkat dengan makna umum.
bukan berkat dengan makna khusus. Sebab berkat secara khusus ini dengan makna khusus, berkat ni Allah Taala sediakan untuk orang beriman. Tetapi berkat di sini makna berkat umum, ya. Allah Taala takmimkan berkat dengan makna umum ini tu sebenarnya iaitu membawa kepada kita makna kebaikan yang ada di permukaan bumi ini diperoleh oleh manusia. Ya. Sebab itulah ada seorang ustaz lah, saya tertarik dengan apa yang dia cakap. Dia kata selagi mana kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bumi ini tidak diperoleh oleh manusia, kiamat tidak akan berlaku. Ini adalah pandangan dia lah, mana pendapat dia. Ya, maksudnya ini semua ini kita cerita secara kajian, kajian yang pendapat kajian, ya, daripada kefahaman dia terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah, ya. Cuma kalau kita cerita dari sudut kudrat Allah, Allah Taala boleh adakan kiamat pada bila-bila masa saja. Cuma tuan-tuan sekalian, ya, selagi mana segala kebaikan yang ada di permukaan bumi ini belum diperoleh oleh manusia, Allah tidak akan kiamatkan. Maknanya Allah sebelum berlakunya kiamat ni, Allah akan keluarkan segala kebaikan-kebaikan yang berada di permukaan bumi ini untuk diperoleh dan dirasai oleh manusia. Tuan-tuan sekalian, mungkin satu masa nanti, ya, manusia akan sampai satu tahap betul-betul berada dalam kesenangan. Ya, betul-betul berada dalam kesenangan. Ya, itu tahap maksimum. Ya, boleh jadi pada tahap tersebut tanda-tanda kiamat begitu dekat dah. Ya. Apa maksudnya? Sekarang kita tengok tu sekalian, kita cuba undur 20 tahun, 30 tahun sebelum ni. Ya, kita nak berhubung sesama saudara-saudara kita, kawan-kawan kita guna surat. Ya, melalui postman dan sebagainya, mengambil masa mungkin dalam seminggu, ataupun ya Telegram, kita guna Telegram dan sebagainya sebelum ni untuk menghantar maklumat, ya, menghantar surat untuk menyampaikan maklumat. Ya, dulu-dululah. Ya, kemudian sampai satu tahap, ya, apabila berlaku peningkatan teknologi dan sebagainya, kita dah tak guna surat, kita guna email. Lebih cepat lagi lah berbanding surat. Jadi semua disampaikan melalui email. Ya, maklumat-maklumat disampaikan melalui email. Kemudian kita tengok, dengan apabila wujudnya teknologi semakin, mana kehidupan manusia semakin senang, mana manusia menuju ke arah kesenangan yang kemuncak, kesenangan yang memuncak. Ya, sampai satu tahap kita tengok ada telefon bimbit, ada telefon smartphone dan sebagainya. Ya, sekarang maklumat itu disampaikan dengan begitu mudah. Orang tidak hantar surat dah sekarang tu sebenarnya. Walaupun kita tidak nafikan masih ada lagi surat digunakan, tetapi kebanyakan kita telah menggunakan teknologi yang ada ini untuk menyampaikan satu maklumat daripada Facebook, daripada WhatsApp, daripada email dan sebagainya, sesuatu yang lebih memudahkan kita. Mana dari sudut nak menyampaikan maklumat, ya, mudah. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, kalau saudara-saudara kita yang berada di luar negara, untuk kita berhubung dengan begitu mudah. Ya, dulu kita perlu telefon, ya, mengambil kita terpaksa menghabiskan duit yang begitu banyak untuk telefon anak kita, ya, saudara-saudara kita yang berada luar negara. Sekarang tak, kita boleh berhubung direct dengan tidak menggunakan duit dan sebagainya, begitu mudah. Jadi kita boleh tengok bagaimana manusia ini menuju satu kemajuan yang begitu cepatlah, ya, ke arah kesenangan. Ini adalah sebenarnya satu kebaikan yang telah Allah Taala takdirkan ada di permukaan bumi. Tetapi bila munculnya kebaikan ini adalah masa yang akan menentukan. Maksudnya manusia akan bergerak dengan masa ni. Mungkin tuan-tuan sekalian 20 tahun akan datang, kita tengok kehidupan kita lebih senang. Ya, mungkin orang dah tidak bekerja dah. Sekarang kita boleh tengok berapa ramai orang yang dulu nak dapat duit tu kerja, keluar pagi, balik petang, apa semua, guna tenaga. Sekarang kita tengok berapa ramai jutawan-jutawan yang tidak bekerja, hanya duduk di rumah saja. Ya, boleh duit, boleh dapat kesenangan dan sebagainya, ya, dengan main handset, dengan kadang-kadang dengan main game pun mereka dapat duit, dengan main handset pun dapat duit. Tengok dengan teknologi yang ada sekarang ini, Allah Taala betul-betul memberikan kesenangan. Tapi tuan-tuan sekalian, kita kena ingat, di samping kesenangan yang kita perolehi ini, ya, ada sesuatu maksud yang perlu kita faham. Ya, sebenarnya kita sudah mendekati kiamat.
Kita sudah mendekati kiamat. Yakni apabila segala kebaikan yang berada di permukaan bumi ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Sehingga tidak ada lagi kebaikan yang ada sebab Allah keluarkan segala-galanya. Sebab tu dalam hadis tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menyebut manusia akan dapat emas dengan begitu mudah di akhir zaman nanti. Jadi nak menunjukkan maknanya begitu senang. Sekarang ni kalau kita nak dapat seketul emas susah tu sebenarnya. Tapi akan datang ni manusia mudah. Mana manusia mudah untuk mendapat kesenangan hidup. Jadi di sini menunjukkan kebenaran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini yang telah menciptakan bumi ni tu sekalian, memberi kebaikan yang begitu banyak kepada manusia sehingga manusia boleh merasai kesenangan hidup di permukaan bumi ini. Sekarang ni semua di hujung jari. Kita nak makan, contoh kita nak beli, kita tak mahu masak kat rumah, nak makan, kita hanya tekan saja Grab Food, Food Panda dan sebagainya, kemudian sampai. Sekarang akan datang ni terus-terusan mungkin semua di hujung jari, semua petik. Manusia dah tak pergi bekerja dah. Semua bekerja di rumah, semua guna teknologi dan sebagainya untuk dapatkan duit. Kita tak mustahil, perkara ini tak mustahil. Tidak mustahil tu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mencipta segala-galanya. Dan kemuncak kesenangan ni terus-terusan yang akan dirasai oleh manusia adalah dalam syurga. Dalam syurga kita petik di hati kita petik di hati terus sampai. Kita rasa nak makan kita rasa nak makan ayam terus sampai ayam. Kita rasa nak makan burung terus sampai burung. Terus sampai. Mana kita sekarang kita petik di dunia ni, kita petik di hati tak sampai lagi. Terasa nak makan tu tak sampai lagi. Itu sebenarnya kita kena petik dengan menggunakan jari kita baru sampai. Dalam syurga kita hanya petik di hati. Terlintas saja di hati kita untuk makan sesuatu, untuk dapatkan sesuatu, terus perkara yang terdetik dalam hati kita tu terus sampai. Itu di syurga. Dunia tidak ada. Dunia tidak ada. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu perkara nikmat-nikmat yang Allah Taala cipta dalam syurga itu tidak ada di dunia. Cuma Allah Taala jadikan dunia ini sebagai gambaran syurga. Kesenangan yang berada di dunia ini adalah gambaran sahaja terhadap kesenangan yang berada dalam syurga. Syurga tu lebih senang lagi. Kalaulah di dunia kita boleh merasai kesenangan, terusnya berapa ramai jutawan yang duduk saja-saja. Facebook Mark apa nak sebut nama dia, Mark Zuckerberg yang pencipta Facebook, duduk saja tu. Adalah kerja dia mungkin sikit sebanyak, tapi duit berjalan setiap saat. Berapa ramai jutawan-jutawan. Mana nak menunjukkan kepada kita manusia perolehi perkara ini di dunia, dan ini memberi kefahaman kepada kita manusia boleh mengecapi kenikmatan di hidup dengan senang. Tidak seperti dulu kalau kita nak kaya terusnya kena susah payah. Sekarang ni mudah, ada manusia sekelip mata saja jadi jutawan. Dia upload satu video, orang share apa semua terusnya, dan orang suka, orang subscribe apa semua, hingga berjuta-juta, terus jadi jutawan. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam hadis, di antara tanda akhir zaman ini kamu akan tengok mereka yang bertelanjang, berkaki ayam, bertelanjang. Mereka ini berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi. Maksudnya kadang-kadang orang tu tidak ada pelajaran pun, tetapi duk menari, duk joget saja terus upload dekat Facebook, orang share, orang like, tengok dapat duit. Maknanya terusnya kita boleh tengok bagaimana Allah memberikan kesenangan kepada manusia di hujung pengakhiran dunia ini dengan begitu mudah sekali. Dan ini adalah daripada kebaikan yang telah Allah tentukan ada pada bumi ini. Cuma bila keluar kebaikan tersebut, ini berdasarkan zaman-zaman yang berlalu. Kemudian waqaddara fiha aqwataha, dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan fiha pada bumi ini aqwataha, qut, yakni tumbuh-tumbuhan yang aqwataha mana tumbuh-tumbuhan yang memberi yang menjadi makanan kepada manusia. Jadi Allah jadikan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang
Ni semua ini tersinan daripada kebaikan yang ada di permukaan bumi ni, sebahagian makhluk ni Allah jadikan memang untuk manusia dan menjadi makanan keperluan untuk manusia. Sebahagian daripada tumbuhan tidak boleh dimakan, sebahagian daripada tumbuhan boleh dimakan dan memberi nikmat kepada manusia, ya, dan apabila memakannya. Begitu juga binatang-binatang, hewan-hewan yang ada ini, tersinan sebahagian daripada binatang tidak boleh dimakan, diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk memakannya. Sebahagian daripada binatang ini dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk memakannya dan memberi suatu kenikmatan kepada manusia, ya, dalam memakannya, dan dalam masa yang sama menjadi keperluan hidup. Mana perkara yang diperlukan oleh manusia. Kalau tidak ada binatang, manusia tidak boleh hidup. Kalau tidak ada tumbuhan, manusia tidak boleh hidup. Mana rezeki lah, dari sudut rezeki. Aqwatah tu tumbuhan yang sebagai rezeki kepada manusia. Allah mentakdirkan, makna menentukan, wa qaddara fiha, dan Allah menentukan pada bumi ini aqwataha, rezeki-rezeki untuk manusia memperolehinya. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tu di bumi ni, ya, maka di planet-planet yang lain, ya, tidak ada di bumi ni, hanya bumi saja. Sebab itulah bumi ni tempat yang sesuai untuk didiami oleh manusia. Selain daripada bumi, planet-planet lain tidak planet Marikh ke, planet Mushtari ke, planet Zuhal ke, planet apa semua yang diketahui oleh kita, sebahagian diketahui oleh kita dan sebahagian tidak diketahui oleh kita. Mana-mana planet tidak sesuai. Tidak sesuai dari sudut udara, dari sudut tempat tinggal, dari sudut tanah, dari sudut air, apa semua, ya. Jadi ini semua daripada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh tengok tu apabila kita kaji, kita perhatikan, kita dapat memahami. Semua ni adalah menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pentadbiran dia. Ni kita boleh tengok betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak sempurna, ya. Kita manusia ni segala-galanya tidak sempurna. Ilmu kita tidak sempurna, kudrat kita tidak sempurna, ya. Tidak akan mencapai kesempurnaan, ya. Tapi Allah Maha sempurna. Allah cipta semua ni kerana Dia Maha mengetahui, ya. Dia dah Maha mengetahui tentang manusia ni lah. Kenapa Dia Maha mengetahui? Sebab Dia yang ciptakan kita semua ni. Tentu sekali Dia Maha mengetahui tentang diri kita. Kita sendiri pun tidak mengetahui dengan sempurna tentang diri kita, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi Allah sebut fi arba'ati ayyam, dalam tempoh 4 masa, 4 hari. Ya. Jadi di sini kita kena faham, dalam ayat yang ke-10 ni Allah Taala sebut 4 hari. 4 hari di sini termasuk 2 hari. 2 hari yang Allah Taala cipta bumi tadi. Ayat ke-9. Kan, sebab apa? Sebab ayat akan datang ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut 2 hari Allah Taala cipta langit. Mana Allah Taala cipta bumi 2 hari, ya, dan makhluk yang berada di permukaan bumi ni 4 hari. Kalau kita tengok secara zahir ini, dan Allah cipta langit selama dalam tempoh 2 hari. Jadi seolah-olah 8 hari. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah Taala sebut 6 hari. Jadi ayat 4 hari yang Allah Taala sebut dalam ayat ke-10 ni maknanya termasuk penciptaan bumi. Maksudnya Allah cipta bumi 2 hari. Allah cipta makhluk yang berada di permukaan bumi 2 hari. Jadi 2 hari adalah 4 hari. Ya. Jadi 4 hari termasuk hari yang Allah Ta'ala cipta bumi. Jadi 2 lah, bumi dan makhluk yang berada di permukaan bumi, serta kebaikan-kebaikan daripada bumi ni yang akan diperoleh oleh manusia. Sebab ada je planet-planet lain yang Allah Ta'ala cipta, tetapi Allah tidak jadikan planet itu memberi kebaikan kepada manusia. Ni ya. Jadi kalau menyebabkan manusia tidak boleh berada di planet tersebut. Ya. Walaupun ahli sains cuba mencari planet lain untuk didiami oleh manusia, ya, yakinlah tuan, memang tidak akan jumpa. Kan? Tidak akan jumpa planet yang kita kata tempat tinggal yang sama seperti mana bumi ni. Tidak akan. Bumi yang semata-mata. Sebab tu dalam Quran ni Allah Ta'ala banyak cerita tentang bumi. Sebab bumi lah yang banyak memberikan sesuai lah, ya, memberikan kebaikan kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala sebut arba'ati ayat, 4 hari, ya. Sawa'al lisailin, sama lisailin bagi mereka yang bertanya. Bagi mereka bertanya sini, pertama, sesiapa saja yang bertanya tentang kejadian langit dan juga bumi, ya,
Jadi sama saja. Maknanya dalam kitab-kitab yang lain pun ya, jawapannya adalah sama. Yang kedua, ada yang mengatakan yang bertanya ini adalah golongan Yahudi. Ya, sekiranya betul ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, maksudnya penjelasan tentang ciptaan langit dan juga bumi ini selama 6 hari, 6 hari ya, adalah bukti benarnya ajaran Nabi SAW, sebab dalam kitab mereka pun Allah Ta'ala menyebut selama tempoh 6 hari juga. Ya. Jadi kalaulah tidak sama apa yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui wahyu ini, maka menunjukkan ajaran Nabi SAW itu adalah tidak betul. Jadi apabila Nabi SAW memberitahu kepada manusia bahawa ciptaan langit dan juga bumi ini adalah selama tempoh 6 hari, maka jelas menunjukkan kepada semua manusia bahawasanya ajaran Nabi SAW ini adalah ajaran yang benar, sebab perkara ini diketahui oleh Yahudi dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka pun Allah Ta'ala menyebut selama tempoh 6 hari. Jadi Allah Ta'ala di sini menunjukkan ajaran Nabi SAW ini adalah ajaran yang benar, sebab menyamai ilmu yang sudah ada pada Yahudi. Jadi pertanyaan ini pertanyaan untuk menguji sama ada ajaran Nabi itu betul atau salah. Ni ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti di sini ayat yang ke-10 ya, surah Fussilat. Dan insya-Allah kalau diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung dalam ayat ke-seterusnya, ayat ke-11 pada bulan hadapan insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan sekalian, kita akan berjumpa lagi. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf dari tuan sekalian. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.